Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara edisi hari ini 13 September 2022. Baik, berbaki kurang 3 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia untuk tahun ini dan pastinya pelbagai persiapan rapi telah pun tersedia untuk menantikan sambutan yang julung kali bakal diadakan di Melaka. Baik, itu sambutan Hari Malaysia tidak lama lagi. Namun topik Ruang Bicara malam ini akan mengupas mengenai pelancaran dasar bioteknologi negara 2.0 yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam, di mana usaha kerajaan untuk melonjakkan ekonomi negara diteruskan melalui pemerkasaan sektor bioteknologi dengan pengubalan DBN 2.0 ini selaras dengan aspirasi menjadikan Malaysia sebuah negara berteknologi tinggi menjelang 2030. Dan untuk itu malam ni Ruang Bicara membawa tetamu di studio iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, Pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia, National Institutes of Biotechnology Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Dr. Waalaikumsalam. Terima kasih Hilman kerana menjemput saya ke studio. Kali pertama di Bernama dan juga Ruang Bicara ni? Kali pertama di studio, tapi saya pernah bersama Bernama sebelum ini. Baik, Alhamdulillah. Baik Dr, kalau kita melihat semalam, Perdana Menteri telah pun melancarkan DBN 2.0 ini, kesinambungan daripada DBN 1.0. Mungkin doktor melihat secara keseluruhannya bagaimana apabila ada kesinambungan dasar yang dahulu telah pun dibentangkan dan juga dilancarkan, dan ini DBN 2.0. Jadi ya, DBN 1.0 dilancarkan pada 2005. Lebih kurang 15-17 tahun yang lepas. Dan dalam masa ini banyak kapasiti telah dibangunkan di bawah dasar bioteknologi negara. Kita lihat pada ketika itu National Institutes of Biotechnology ditubuhkan untuk R&D, Research and Development, dan juga kita lihat bagaimana Biotech Corp pada ketika itu ditubuhkan untuk memacu industri-industri. Jadi dalam masa tersebut banyak impak positif yang kita lihat, di mana banyak universiti-universiti menawarkan bioteknologi sebagai bidang fokus utama mereka. Dan kita lihat bagaimana industri juga telah berkembang dari segi research dan development, dari segi penghasilan produk, dan kita dapat lihat hasil daripada DBN 1.0 di mana mereka kerajaan telah lihat banyak kesan-kesan positif yang terhasil daripada tersebut, dan mereka telah bersetuju untuk melancarkan DBN 2.0 ini kerana impak-impak yang telah dihasilkan. Jadi dalam tempoh 17 tahun selepas pelancaran kali pertama dibuat DBN 1.0, mungkin doktor sendiri mengalami dan juga menguasai ekosistem bioteknologi di Malaysia ketika ini. Apa yang kita sedang dan akan ke depan dari segi bioteknologi ini? Dari segi bioteknologi ini banyak kita lihat bidang bioteknologi ini luas, dari segi makanan, dari segi penghasilan vaksin, perubatan, dan juga climate change. Kita lihat bagaimana planetary health juga sekarang telah ketengahkan kerana kita lihat banjir berlaku sebagai contoh, kemarau. So semua perkara ini berkait. Jadi saya lihat dalam masa 17 tahun sebelum ini, yang paling pertama kita lihat penghasilan pakar-pakar di dalam bidang bioteknologi di semua bidang. Kita lihat pakar-pakar sekarang kita ada semua pakar-pakar di universiti-universiti dan juga di swasta dan juga di institusi-institusi research, di mana apabila sesuatu masalah timbul, kerajaan dapat memanggil dan menggunakan kepakaran-kepakaran ini yang telah dibina dalam masa yang lama untuk membantu. Jadi kita lihat sekarang juga kerajaan banyak menggunakan data-driven policy, polisi yang berasaskan data-data dan asaskan daripada pandangan-pandangan pakar supaya polisi yang betul dapat digunakan. Kita lihat pada pandemik ia telah digunakan. Kita lihat apabila kita ada kekurangan makanan hari itu, pakar-pakar telah dipanggil untuk memberi pandangan-pandangan mereka, apa harus dilakukan, bagaimana kita nak mengatasi masalah-masalah ini. Jadi itu adalah saya rasa perkara yang kerajaan lihat dan kita harus teruskan untuk dasar bioteknologi 2.0. So saya lihat penghasilan pakar-pakar ini, kita Malaysia sekarang mempunyai beramai pakar-pakar. Anggaran berapa doktor setakat ini? Saya susah, beratus saya rasa sekurang-kurangnya, dalam ratus ya, dalam semua universiti di seluruh Malaysia dan juga di agensi-agensi kerajaan di seluruh Malaysia. Memang banyak
fokus kepada penghasilan pakar-pakar dalam bidang-bidang. Baik. Ringkitan apa yang doktor katakan juga, di mana semalam Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga menerangkan kenapa DBN 2.0 ini dilancarkan adalah bagi pemerkasaan untuk memberi tumpuan kepada 3 tunjang utama, iaitu bioteknologi pertanian dan juga jaminan makanan, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan serta bioteknologi perindustrian dan juga ekonomi kitaran. Mungkin bahasanya agak sukar kita untuk faham. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih mudah difahami oleh keluarga Malaysia kita. Jadi kita lihat dalam 3 tunjang utama tersebut, di mana kita ia adalah kesinambungan daripada dasar bioteknologi pertama, dan kita lihat pertamanya dari segi kesihatan. Kita lihat di mana pada pandemik, saya ulangi pada pandemik, kerana kita baru saja kita melaluinya, kita masih merasainya, tapi kita lihat bagaimana dalam tunjang dia yang membangunkan sektor kesihatan, bioteknologi kesihatan, kita mempunyai pakar-pakar yang boleh melakukan RT-PCR pada ketika tersebut. Jadi pada ketika itu apabila COVID tiba di Malaysia, kita mempunyai pakar-pakar yang boleh terus melakukan RT-PCR dan juga melakukan genomic surveillance, di mana kita menjujuk genom virus tersebut untuk melihat sebagai contoh varian-varian yang masuk ke dalam negara. So pada ketika itu kita bersedia untuk menghadapi. So itu adalah satu daripada contoh di mana tunjangnya telah memberi, dan kita juga telah melihat bagaimana syarikat-syarikat juga telah dibangunkan dalam masa 15 tahun ini. Pharmaceutical semua. Sebagai contoh, Biotech Corp dulu memberi status Bionexus. So pada ketika sebelum ini, kita lihat sebanyak 258 syarikat telah mendapat status Bionexus, 144 syarikat bioteknologi pertanian mendapat status Bionexus, 72 bioteknologi perubatan, 42 bioteknologi perindustrian. Jadi kita lihat bagaimana syarikat-syarikat ini dapat menolak dan memberi sokongan kepada industri-industri dan juga kepada tunjang-tunjang. So pertanian sangat penting. So syarikat-syarikat bioteknologi pertanian ini membantu kita apabila kita mempunyai masalah keselamatan makanan. Seperti yang kita baru kita hadapi hari itu. Dan kita lihat bagaimana perindustrian, kita lihat di mana syarikat-syarikat Malaysia boleh menghasilkan RTK kit untuk COVID. Kita lihat bagaimana pharma company, syarikat-syarikat farma yang boleh membantu untuk buat fill and finish vaksin semasa pandemik. Farma Niaga, 2 farma, kerana daripada peninjauan di merata dunia, industri bioteknologi global bernilai lebih kurang 300 bilion pada tahun 2022. So lebih kurang 1.2 trilion ringgit. So industrinya besar dan akan berkembang pada setiap tahun. Jadi kita harus memposisikan diri kita dan juga pihak-pihak swasta kita agar kita dapat mendapat hasil daripada industri bioteknologi dunia. Kita boleh jadi hub biotech industri. Macam DBN 2.0 ni, mungkin doktor boleh terangkan juga fungsi Institut Genom dan Vaksin Malaysia, ya, National Institute of Biotechnology Malaysia. Apa peranannya? Adakah merangka juga dasar yang baru dibentangkan semalam ini? Ya, bioteknologi. So, Institut Genom dan Vaksin merupakan bawah National Institute of Biotechnology Malaysia, di mana di bawah National Institute of Biotechnology Malaysia ada 3 institut. Satu, Institut Genom dan Vaksin. Kita ada juga Institut Agrobiotechnology dan Institut Pharmaceutical dan Nutraceutical di Pulau Pinang. Jadi kita semua sebagai National Institute of Biotechnology memang terlibat dalam perangkaan DBN 2.0. Kita merupakan agensi di bawah MOSTI dan merupakan tunjang utama R&D untuk MOSTI. Jadi kita terlibat secara direct. Untuk Institut Genom dan Vaksin, kita pada pertamanya kita telah diberi mandat pada tahun lepas, di mana pada 1 November tahun lepas, Yang Amat Perdana Menteri telah membuat transformasi daripada Malaysia Genome, Institut Genom Malaysia kepada Institut Genom dan Vaksin. Jadi kita dapat
mandat baru, iaitu pembangunan vaksin negara. Okey. Jadi dalam masa setahun ni kita tengah melihat bagaimana kita boleh membangunkan fasiliti-fasiliti kita untuk membuat kajian vaksin agar kita dapat menghasilkan vaksin tempatan dalam masa 5 ke 10 tahun ke hadapan. Jadi dari segi genom, itu genom dan vaksin, kita akan meneruskan mandat utama kita, iaitu untuk melakukan penjujukan genom. Dan itu juga di mana Awak Berhormat telah mengumumkan satu program baru, projek My Genome. Dan juga kita akan meneruskan untuk penghasilan vaksin negara dalam masa hadapan. Jadi kita sekarang tengah membina kapasiti pakar-pakar baru dalam vaksin. Kita harus membina fasiliti untuk pembangunan vaksin, dan juga kita harus bekerjasama dengan industri, di mana kita memerlukan industri yang boleh menghasilkan vaksin dari mula sehingga ke akhir, bukan yang bahagian terakhir saja kita. Dan juga untuk membuat semua itu, kita harus membina ekosistem dia sekali. Dari segi raw material, kita perlukan pakar. Kita harus melihat bagaimana kalau kita boleh menjadikan vaksin ini halal. Saya rasa itu juga amat penting. Itu isu penting. Isu-isu yang kita lihat, kita belajar daripada pandemik, apa yang kita boleh baiki. So antara isu-isunya adalah penggunaan haiwan, penggunaan sel. So kita lihat bagaimana kita boleh buat satu vaksin yang sesuai untuk rakyat Malaysia, dan juga untuk penyakit-penyakit yang berada di rantau Malaysia. Kita lihat seperti denggi, kita tidak mempunyai vaksin yang sangat berkesan untuk sementara waktu. Jadi kita lihat itu antara mungkin sesuatu yang kita boleh membangunkan. Tapi untuk pada yang fasa pertama, kita harus membangun kapasiti penghasilan vaksin ini dulu. Kemudian baru kita akan ke hadapan untuk penghasilan vaksin. Dan tentunya doktor, untuk merangka dasar yang sebesar ini di BN 2.0 ni, tentunya kerajaan juga sudah melihat ekosistem untuk bioteknologi ini. Sudah ini masa yang sesuai. Mungkin doktor dari industri dan juga yang berada di lapangan melihat bagaimana, adakah Malaysia bersedia untuk ke arah ini dengan ekosistem yang ada, kepakaran yang masih lagi kita nak pertingkatkan juga? Ya. Jadi masa kerajaan merangka DBN 2.0, mereka melihat apa yang telah berlaku pada DBN 1.0. Bukan saja kejayaan tapi kelemahan. Kita lihat pada ketika DBN 1.0, antara kelemahannya adalah dari segi industri swasta, di mana mereka tidak membangun dengan secepat yang kita mahukan. Pada awalnya kita ada semua kepakaran yang dihasilkan di universiti, pakar-pakar PhD yang berada di agensi kerajaan, tapi kita punya bahagian swasta masih dalam keadaan membangun. Kita harus sekarang, saya rasa dalam masa DBN 2.0 ini, kita perlu membangunkan industri-industri swasta agar sekarang kita punya satu ekosistem yang lengkap. Dan di situ di mana Yang Amat Perdana Menteri juga telah mengumumkan beberapa inisiatif untuk membantu, seperti Bio Accelerator bawah Bioeconomy Corp, untuk membantu syarikat-syarikat swasta berasaskan bioteknologi dapat membangun. Dan juga beliau telah memberi satu mandat di mana pinjaman daripada bank-bank harus dimudahkan untuk industri-industri biotek. Kerana tanpa satu industri yang matang, susah untuk kita bergerak untuk menghasilkan dan mempromosikan produk-produk yang kita ada. Banyak produk yang sangkut di universiti sebagai contohnya tidak berjaya dikeluarkan. So jadi kita melihat juga bagaimana sebagai contoh penghasilan vaksin, kita lihat di mana syarikat-syarikat swasta memang mengambil teknologi daripada universiti-universiti, dan dengan amat cepat mereka boleh menghasilkan dan memasarkan di serata dunia. Jadi perkongsian dan kerjasama antara swasta dan juga kerajaan amat penting. Jadi kita lihat untuk DBN 2.0 mungkin fokusnya akan lebih kepada pembangunan industri. Kita tidak mahu lagi kita punya banyak kepakaran tapi tidak mempunyai kerja yang sesuai, sebagai contoh. Betul. Baik, Doktor, kalau melihat apa yang PM menyatakan semalam, di mana kerajaan juga menyasarkan 5% KDNK negara untuk ke depan ini oleh syarikat-syarikat bioteknologi, dan 80% graduan bioteknologi yang diiktiraf melalui program pentadbiran mikro, dan juga 20% graduan bioteknologi dalam program pasca siswaza. Mungkin Doktor boleh kongsi apa yang disasarkan ini, adakah sedang bergerak? Ya, sedang bergerak. Jadi 5% KDNK itu seperti saya beritahu tadi, di mana pihak swasta
amat penting di sini. Pembangunan pihak swasta itu agar kita boleh mencapai penghasilan 5% pembelian 5% KDNK. Dari segi micro credential makro itu 80% kita lihat bagaimana macam reskilling dan penambahan skill kepada graduan-graduan bioteknologi dapat dilakukan, dan 20% pakar yang bidang di PhD dan juga masters yang kita akan terus menghasilkan untuk agar bidang bioteknologi ini lebih berkembang. So kita harus semua bergerak, kerana kalau jika satu saja bergerak, dia tidak seimbang. Kalau hanya swasta hanya bergerak tapi kita tidak mempunyai pakar yang masih terus dibangunkan, kita tidak boleh bergerak untuk menjadi negara yang maju. Jadi untuk menjadi negara yang maju, kita harus bangunkan industri agar kita dapat 5% KDNK, kita dapat menghasilkan dan reskill pakar-pakar yang ada sekarang, kerana teknologi berubah dengan begitu cepat kita lihat. Jadi reskilling harus dilakukan sepanjang masa, dan juga penghasilan betul-betul pakar PhD, master untuk memberi kesinambungan terhadap semua ini. Betul, saya tertarik juga nak fokus kepada tunjang mengenai jaminan bekalan makanan negara ini ataupun food security ni, security makanan ni. Mungkin doktor melihat bagaimana dengan situasi yang baru-baru saja berlaku selepas kita pun menuju endemik sekarang ni, berlakunya makanan yang tidak mencukupi bagi setengah makanan. Mungkin doktor melihat apa yang Malaysia pernah lupakan dahulu ataupun ketinggalan berbanding negara lain yang fokusnya sudah lebih awal dalam security makanan. Doktor melihat bagaimana? Ya, memang tunjang security makanan ini kita lihat pada DBN 1.0 memang ada di situ, di mana kita lihat banyak fokus kepada security makanan. Kemudian dalam masa 15-17 tahun ini fokus itu telah berkurangan sedikit. Dan kita lihat semula sekarang, pada 2005 masa dihasilkan, memang security makanan dan security kesihatan ada di situ. Tapi dalam masa pertengahan tu mungkin dia kurang diberi fokus, jadi kita sedikit ke belakang pada ketika itu. Dan kini saya rasa kerajaan telah sedar semula bahawa berapa pentingnya security ini untuk kesejahteraan rakyat. Kerana kita lihat pada pandemik sebagai contoh, kita apabila kita tidak boleh menghasilkan vaksin sendiri, kita bergantung harap kepada negara lain untuk membeli vaksin itu, dan kita memang terpaksa menunggu agar mereka menghantar vaksin kepada kita. Tapi kalau kita boleh menghasilkan vaksin sendiri, kita boleh memberi prioriti utama kepada rakyat kita. Sama juga security makanan. So apabila kita mempunyai masalah security makanan, di mana kita lihat pakar-pakar kita boleh memberi cadangan-cadangan untuk menambah makanan-makanan memberi hasil yang lebih banyak di negara. Kita lihat jika perkara ini tidak diabaikan pada ketika dulu, kita mungkin berada dalam keadaan yang lebih stabil pada ketika ini. Jadi kita belajar dari kesilapan, dan harapnya dengan ada dasar bioteknologi negara ini, kita tidak melupakannya dan kita tidak mengulangi kesilapan itu. Itu satu yang rasa kita perlu ambil iktibar. Dan kita lihat security makanan ini sangat penting kerana dia melibatkan semua rakyat. Apabila kita mempunyai kekurangan ayam sebagai contohnya, dan kita lihat pada ketika itu banyak penyelidikan terhadap makanan-makanan ayam yang sepatutnya telah dilakukan sebelum ini, yang mungkin kosnya lebih rendah, ataupun penghasilan baka baru sebagai contoh yang boleh memberi keselamatan kepada security kita. Baik doktor, anda menyebut soal bioteknologi ini juga, tentunya ia berkait rapat dengan makmal dan juga fasiliti yang melibatkan kajian dan pendidikan ataupun R&D ini. Dan kalau kita melihat di Malaysia, doktor, mungkin bagaimana situasinya sekarang? Fasiliti adakah lengkap dan juga kepakaran yang seimbang? Ya, pada masa kini kita mempunyai banyak makmal-makmal yang mempunyai fasiliti-fasiliti yang lengkap yang telah dibangunkan menggunakan dasar bioteknologi 1.0 tersebut. Tetapi kita harus juga ingat teknologi sentiasa berubah. Jadi kita mempunyai makmal-makmal yang lengkap, tapi kita boleh menambahkan lagi kepakaran baru dengan teknologi baru, menggunakan alat-alat baru. Jadi saya rasa kita tidak perlu membina lagi makmal baru, tapi kita perlu menaik taraf. Itu yang telah dilakukan di Institut Genom sebagai contohnya. Kita telah mempunyai satu bangunan makmal yang besar, dan kita mempunyai peralatan-peralatan yang cukup dan boleh digunakan untuk penghasilan vaksin. Sebab itu kita telah mencadangkan untuk menaik taraf
Institut Genom Negara untuk menjadi Institut Genom dan Vaksin Negara. Jadi penaik tarafan itu mencukupi kerana kita tidak perlu membina lagi fasiliti baru. Jadi ini sama juga di merata Malaysia. Kita lihat banyak maklumat penyelidikan yang lengkap dan juga kita mempunyai kepakaran. Jadi kita perlu reskill, retrain dan juga memberi lebih banyak research funding sebagai contohnya agar mereka boleh melakukan penyelidikan. So kita boleh terus pacu ke hadapan dari segi teknologi yang baru dan juga penghasilan ilmu-ilmu yang boleh memberi kebaikan kepada semua. Baik, nampaknya kita akan bersambung dan bertirahat dulu dalam berbicara untuk topik malam ini DBN 2.0 Perkasa Sektor Bioteknologi Negara. Kembali selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Ruang Bicara, di mana malam ini kami membincangkan DBN 2.0 Perkasa Sektor Bioteknologi Negara, dan saya ditemani oleh Pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia, National Institute of Biotechnology Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam. Baik Doktor, kembali kepada perbincangan kita. Mungkin Doktor melihat cabaran selepas ini apa agaknya? Kita dah ada 2 dasar untuk bioteknologi negara ini. Apa cabaran untuk merealisasikan Malaysia untuk mencapai sebagai negara berteknologi tinggi menjelang 2030 ini? Saya rasa cabaran kita merupakan saya rasa kesinambungan kepada research funding. Jadi saya lihat juga semalam telah Mosti telah menunjukkan bahawa kita lebih fokus kepada pembelajaran yang lebih mampan, sustainable funding, di mana Mosti akan menerusi Malaysia Science Endowment yang akan diterajui oleh Akademi Sains Malaysia, akan bekerjasama dengan pemain industri dengan badan tempatan dan antarabangsa untuk mewujudkan dana alternatif bioteknologi. So dengan harapannya kita tidak terlalu bergantung sepenuhnya terhadap dana daripada kerajaan. Kita boleh dapat dana daripada industri agar kita dapat meneruskan kajian-kajian kita, kerana di situ kita lihat pada dasar bioteknologi di negara 1.0 di mana dana penyelidikan kadang setengah masanya tinggi, ada masanya diturun rendah, jadi dia tak berapa stabil. Jadi itu yang dikata sustainable funding diperlukan. Jadi dengan ada Malaysia Science Endowment, dengan harapan kita dapat buy-in daripada pihak-pihak industri, kita punya funding lebih sustainable. So, saya rasa itu adalah cabaran yang terbesar kerana penyelidikan memerlukan dana yang sangat besar, terutama apabila kita nak mengkomersialkan sesuatu produk. Jadi Malaysia masih belum berada dalam keadaan yang bukan sesuai je, masih pelaburan terhadap bioteknologi itu masih berkurangan lagi. Jadi harapan kita dapat lebih banyak pelaburan-pelaburan. Pada pandangan peribadi doktor, melihat apa agaknya kekangan bagi para industri ini untuk melabur dalam bioteknologi? Adakah mereka masih kurang faham kepentingannya ataupun bagaimana? Dia ada beberapa faktor. Antara satunya mungkin mereka kurang faham, dan juga keduanya mereka mungkin kurang yakin terhadap pendidikan dilakukan di dalam negara. Tetapi saya rasa di sini di mana kejayaan-kejayaan yang kita lihat, terutama syarikat-syarikat yang kita lihat, ada setengahnya dimasukkan dalam pasaran saham di New York, di Singapura sebagai contoh. Kejayaan-kejayaan mereka daripada penghasilan bioteknologi kepada commercialization dapat memberi mereka yakin bahawa pendidikan yang dilakukan di Malaysia juga mempunyai kualiti sama seperti antarabangsa. Dan kita juga harus melihat bagaimana pendidikan bioteknologi di negara ini juga dilakukan untuk menyelesaikan masalah serantau. Betul. Kerana itu juga kita tidak lihat di mana kita mempunyai masalah serantau yang tidak diherankan oleh negara-negara lain, negara Eropah sebagai contohnya. Jadi kita harus melihat pendidikan-pendidikan yang dilakukan di dalam negara yang kita boleh menggunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan tentunya bagi seperti yang doktor maklumkan tadi, pendidikan berdasarkan situasi sekitar rantau ini, mungkin di Malaysia kalau kita lihat sekarang ni yang masih lagi belum menemui vaksin ataupun belum dihasilkan lah COVID-19, denggi. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit apa lagi vaksin yang mungkin dalam pertimbangan bagi MGVI untuk hasilkan?
jika kita lihat sebagai contohnya yang denggi memang satu bebanan kepada sistem kesihatan kita di Malaysia, sebab sebelum COVID-19 memang denggi dikira endemik. Dia melihat satu bebanan yang besar kepada negara, dan satu vaksin pernah dihasilkan tetapi tidak digunakan di Malaysia kerana efikasinya tidak tinggi dan memang ia telah terbukti tidak berapa berkesan. Tetapi kita harus melihat bagaimana dengan kajian-kajian yang dilakukan, kita harus lihat penyakit-penyakit seperti denggi, dan juga kita juga lihat di mana terdapat institut, sebab MGVI baru saja ditubuhkan. Kita terdapat beberapa penyelidik-penyelidik yang telah melakukan kajian-kajian ini sebelum ni, dan saya riset satu sebagai contoh, Cancer Research Malaysia. Mereka telah melihat head and neck cancer di mana ramai di kawasan kanser kepala dan leher. Kanser kepala dan leher, di mana ramai di rantau ini mempunyai kanser kepala dan leher, dan tidak ramai di Eropah. Jadi apa yang mereka hasilkan adalah berdasarkan data-data yang terdapat di rantau ini. Jadi banyak lagi kita harus lihat mengenai denggi, dan kita juga harus bersedia untuk jika terdapat pandemik atau endemik yang baru pada masa depan, kerana kita berada di kawasan tropika di mana terdapat banyak biodiversity. Kita terdedah kepada virus-virus. Kita lihat bagaimana Nipah virus sebelum ini dijumpai di Malaysia sebagai contoh. So kita harus kini boleh respon jika terdapat penyakit-penyakit berjangkit yang baru yang dihasilkan. Jadi banyak yang kita harus lihat, masalah serantau yang kita harus selesaikan. Bila sebut serantau ni, doktor, kita kena akui jugalah negara jiran kita, Singapura dan juga Thailand mungkin agak mendahului untuk beberapa perkara dalam bidang bioteknologi. Mungkin doktor boleh kongsikan apa agaknya yang mereka mungkin lebih awal berbanding kita, boleh kongsikan? Jadi dari segi pembangunan vaksin sebagai contohnya, di Thailand mereka telah mempunyai institut vaksin 10 tahun lepas. 10 tahun lebih awal. Jadi mereka telah memulakannya 10 tahun lepas. Di Singapura kita lihat bagaimana mereka punya industri swasta sangat meriah. Kita lihat bagaimana mereka dapat membawa masuk syarikat-syarikat luar, pelaburan-pelaburan luar untuk bertapak di Singapura. Saya rasa dari segi pelaburan mereka juga amat tinggi. So kita lihat ada report di mana Singapura antara yang terbaik di dunia dari segi pelaburannya terhadap industri. Sebab itu perlunya swasta dan sebagainya. Ya, perlunya swasta. Jadi mereka juga bukan baru bermula. Betul. Di Singapura juga mereka telah bermula 30 tahun lepas. Hingga sekarang baru kita lihat semua hasil-hasilnya. Jadi saya rasa ini sesuatu juga yang kita harus terangkan kepada ramai, di mana pembangunan dari segi kajian-kajian yang dilakukan memerlukan masa, mungkin 5, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, baru kita akan dapat lihat penghasilannya. Jika tidak, memang apabila mereka tidak dapat melihat ke jangka masa panjang ini, kita harus menerangkan kenapa ia memerlukan masa panjang. Jadi kita lihat kemudian Thailand, walaupun mereka mempunyai institut vaksin 10 tahun lepas, hingga kini mereka masih cuba lagi menghasilkan vaksin COVID-19 yang telah masuk 10 tahun mereka boleh menghasilkan, tapi tidak seawal atau secepat vaksin seperti Pfizer, Sinovac yang telah dipasarkan. Jadi mereka masih berada dalam kajian klinikal. Jadi walaupun mereka telah memula vaksin, penyelidikan vaksin, mereka masih tidak secepat negara-negara yang telah betul-betul matang. Singapura juga kita lihat mereka masih belum lagi vaksin mereka sendiri. Tapi saya rasa dalam masa jangka pendek dengan pelaburan yang dilakukan, mereka mungkin boleh berada di tahap yang boleh menghasilkan vaksin. Biasanya doktor, mungkinlah bagi saya seperti orang biasa yang tidak faham tentang bioteknologi ini, apa sebenarnya yang menyebabkan tempoh tu terlalu lama? Kajian klinikal itu dari segi apa misalnya? Kajian klinikalnya biasanya mereka melihat kesan terhadap kita terhadap ubat, dan mereka harus menunggu 6 bulan ke 1 tahun sebagai contohnya untuk melihat sama ada vaksin tersebut selamat. Jadi selepas habis kajian tersebut, mereka perlu menganalisa data. Jadi sebab itu dia dari segi kajian klinikal juga dia ada kajian klinikal pertama, kedua dan banyak ketiga. Ada banyak peringkat. Pada masa pandemik mereka
bukan pendekkan waktu mereka jalankan sekali. Pertama, kedua, ketiga. Tapi itu hanya sebab kerana pandemik. Tapi mereka tidak memendekkan apa-apa jangka masa. Tapi jika pada keadaan yang biasa, kita harus melakukan kajian pertama, dapat data, kita analisa data tersebut, kemudian baru kita buat yang kedua, kemudian kita tunggu lagi sehingga habis, ketiga, sehingga habis. Iaitu yang mengambil masanya sikit. Tetapi banyak telah dipelajari pada pandemik COVID, dan melihat bagaimana kita boleh pendekkan menjadi 1 tahun. Jadi sekarang saya lihat organisasi antarabangsa seperti SEPI dan juga kerajaan-kerajaan seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom telah melihat bagaimana kita boleh belajar daripada penghasilan vaksin selama 9 bulan itu, kita boleh lakukan untuk vaksin-vaksin lain. Jadi itu juga penting. Dan juga pelaburan. Pelaburan berbalik juga kepada pelaburan. Pada masa pandemik tersebut, setahun kerana kerajaan mereka telah melaburkan beratus bilion. Jadi mereka tidak perlu mencari pelabur-pelabur untuk masa mendapatkan dah jimat di situ. Masa dia jimat. Nak mencari pelabur-pelabur mungkin mengambil masa 1 ke 2 tahun. Jadi bila melakukan kajian klinikal pertama, mereka perlu mencari pelabur untuk membiayai kajian klinikal kedua. Kerana kajian klinikal memerlukan berjuta setiap satu, dan dua lebih banyak daripada satu, tiga lebih banyak daripada dua. Jadi setiap satu makin meningkat. Jadi mereka perlu mencari lagi pelabur. So kadang-kadang daripada 1 ke 2 gapnya 2 tahun. Boleh begitu. Sebab mereka perlu mencari pelabur. Itu sebabnya sebenarnya. Itu antaralah sebabnya. Baru kita faham sebenarnya bagaimana sesebuah ataupun sejenis vaksin itu tidak ataupun lambat diluluskan disebabkan faktor-faktor yang doktor maklumkan tadi. Baik, Doktor, semalam Perdana Menteri juga ada menyatakan mesti ketika ini sedang merancang menjalankan projek My Genome yang melibatkan 10,000 hingga 100,000 sampel manusia di Malaysia bertujuan untuk rujukan bagi kepelbagaian populasi dan juga etnik keluarga Malaysia. Mungkin Doktor boleh terangkan apa itu projek My Genome dan bagaimana perkembangannya setakat ini? Ini yang topik yang sangat menarik kerana ia terlibat secara terusnya dengan Doktor terlibat secara terus. Saya terlibat secara terusnya kerana kita adalah Institut Genom Negara. Jadi projek My Genome ini bermula beberapa tahun lepas apabila Akademi Sains telah mengeluarkan satu position paper dia melihat Precision Medicine Initiative di Malaysia. Pada tahun 2020. Jadi mereka telah buat satu garis timeline 7 tahun di mana pada mulanya untuk melakukan, sebab precision medicine ini adalah ubat yang sangat spesifik kepada seorang penyakit. Bagaimana kita boleh macam saya boleh buat ubat khas untuk Hilman saja, tapi bukan untuk semua orang. Jadi untuk precision medicine ini berlaku, kita memerlukan data jujukan genom. Jadi apakah itu jujukannya? Jujukan genom adalah kita punya cakap DNA blueprint. Jika kita lihat, saya kembali kepada pandemik, kita melakukan penjujukan genom untuk virus supaya kita tahu nak buat vaksin macam mana. Kita lihat macam mana kita nak buat RT-PCR untuk virus tersebut, kerana kita mempunyai jujukan genom tersebut. So jujukan genom ini memberitahu segala-galanya mengenai sesuatu orang. Jadi kalau kita membuat jujukan genom untuk manusia, kita dapat melihat asalnya bagaimana sebagai contoh saya buat Hilman punya genom, mempunyai bagaimana Hilman punya genom berbeza daripada orang lain. Jadi untuk My Genome ini, kita lihat negara-negara lain telah mula melakukan penjujukan genom manusia untuk melihat DNA. Antaranya di UK telah melakukan 10,000 dan 100,000. United Kingdom juga, Amerika Syarikat juga telah melakukannya. Singapura juga telah melakukannya. Tetapi mereka melakukannya terhadap penduduk mereka. Jadi kalau yang kebanyakannya di Eropah untuk Caucasian, tapi di Singapura mungkin untuk untuk warga Singapura lah. Tapi yang kelebihan kita ada di Malaysia kerana kita kepelbagaian. Kita mempunyai orang Kadazan, orang Iban, Bajau Laut, kita mempunyai orang asli dan kepelbagaian genetik, kita panggil kepelbagaian genetik di Malaysia ini sangat unik untuk rata dunia. Jadi untuk kita pergi kepada precision medicine, kita memerlukan data-data ini untuk kita melakukan kajian, untuk melihat perbezaan antara
genetik-genetik di Malaysia berbanding dengan di luar negara sebagai contohnya. Dan apabila kita boleh melakukan penjujukan genom, kita boleh lihat apa mungkin sebagai contoh penyakit-penyakit yang khas untuk rantau ini. Okey. Sebagai contoh, mungkin kenapa diabetes sangat tinggi di Malaysia. Adakah sebab DNA kita punya beberapa DNA yang tidak sama mungkin, ataupun mungkin penyakit-penyakit sebagai contoh kanser leher dan yang di mana kita mempunyai ciri-ciri DNA yang berlainan daripada negara luar. Jadi dari situ juga kepelbagaian yang kita dapat lihat banyak. Sebagai contoh, kita mungkin terdapat lihat bagaimana setengah ubat tidak boleh tak sesuai dengan semua, untuk semua orang. Betul. Jadi dengan penjujukan genom, saya lihat pada masa 10-20 tahun akan datang, di mana mungkin ramai yang akan buat penjujukan genom mereka boleh lihat mungkin ubat-ubat ini mereka tidak boleh ambil kerana mereka tidak sesuai untuk mereka. Kita boleh buat linkage macam tu. Kita boleh lihat sebagai contoh kanser. Saya rasa itu juga sangat penting kerana setiap kanser berlainan, barangnya sangat berlainan. Sebab itu kita tak banyak ubat yang ada untuk kanser, kerana mungkin ubat tu, satu ubat tu berfungsi kepada seorang, tapi bila ubat ke orang lain dia berbeza, tak menjadi, kerana genom ni sangat berbeza di kanser. Kita boleh melakukan penjujukan terhadap kanser sebagai contoh. Bermaksudnya doktor, bila projek ini terhasil nanti ataupun berjaya dilaksanakan, rakyat Malaysia hanya perlu memberikan maafkan saya, suntikan darah misalnya untuk memberitahu apa yang darah sesuai dan sebagainya. Ya, betul. So itu ada harapannya, mungkin bukan pada masa kedekat, pada masa 10-20 tahun yang akan datang kita harus bersedia. Sebab tu kita memerlukan My Genome ini untuk dia orang panggil sebagai reference. Itu reference kita, di mana rakyat Malaysia nanti boleh lihat apa yang penyakit yang mungkin mereka ada. Sebagai contohnya markers, dia panggil apa dia panggil cancer markers yang mungkin mereka ada, dan mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelak daripadanya berlaku. Sebagai contohnya. Dan kalau ikut di sini 10,000 hingga 100,000 sampel manusia di Malaysia, adakah sampel itu secara sukarela ataupun bagaimana? Untuk pada ketika ini ianya akan jadi sukarela. Kita akan melihat sebab sekarang ini kalau lihat Perdana Menteri mengumumkan mesti sedang berada dalam perancangan belum. Jadi maksudnya peringkat dasar lagi ke? Ia masih peringkat dasar. Kita akan lihat sampel-sampel yang kita akan ambil. So mungkin kita akan ambil beberapa sampel daripada etnik-etnik yang berlainan. Sebagai contoh di orang Iba, orang Kadazan, kita harus lihat apa perbezaannya. Kita juga ingin melihat penyakit-penyakit yang punya manusia punya penyakit, sebagai contohnya yang mungkin ada Alzheimer. Mungkin Parkinson, ataupun apa penyakit yang mungkin kita boleh dapat membantu mereka untuk memberi perubatan yang lebih baik. Sebagai contoh, kita lihat di negara luar memang mereka telah memulakan screening untuk melihat apa genomnya, dan mereka boleh apabila kita punya genom itu, mereka boleh buat analisis menggunakan AI, menggunakan komputeran untuk melihat apa yang terbaik untuk seseorang itu. Jadi banyak yang telah dilakukan pada dunia, tapi di rantau ini saya lihat hanya Singapura yang telah memula. Saya ingat Thailand juga akan bermula, dan kita insya-Allah akan bermula pada Maksudnya Singapura sudah bermula berapa tahun? Singapura telah bermula, tak silap saya 5 tahun lepas. 10,000 Thailand. Singapura juga telah mengumumkan 100,000 sekarang. So mereka akan buat 100,000. Tapi untuk kita sebagai dari segi kita harus membangunkan kapasitinya dulu. Kapasitinya dulu untuk genom ini, ya. Dari segi kapasiti untuk menganalisa data, kapasiti untuk sebagai mesin genom yang sekuensi yang baru. Sebagai contoh, cara untuk menganalisa data-data genom ini juga penting untuk kita bangunkan. Menarik untuk kita ketahui sebenarnya. Mungkin satu masa nanti keluarga Malaysia hanya perlu memberikan suntikan darah misalnya untuk mengetahui apa jenis penyakit dan juga apa yang ubat dapat kita pilih ataupun dapat memulihkan keadaan kita nanti. Satu masa nanti mungkin ada di Malaysia, iaitu My Genome ini. Baik, kita akan berhenti rehat untuk blok yang kedua ini. Kembali selepas ini bersama saya Hilman Jamil di Ruang Bicara.
Ya, bertemu kembali bersama saya Himan Jamil dalam Ruang Bicara membincangkan topik DBN 2.0, Perkasa Sektor Bioteknologi Negara. Bersama saya adalah pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia, National Institute of Biotechnology Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam. Semakin terperinci kami membincangkan mengenai topik bioteknologi dan juga semakin seronok untuk kita tahu bahawa kalau segalanya direalisasikan, satu masa nanti Malaysia juga tidak ketinggalan dalam bidang bioteknologi. Dan juga doktor, kalau kita melihat bagaimana penlibatan MGVI ini dengan juga agensi-agensi lain, kerana kita faham MGVI berada di bawah MOSTI dan mungkin terdapat juga agensi dan juga kementerian lain terlibat bagi kajian klinikal untuk melengkapkan ekosistem vaksin tempatan kita ini. Ya, betul. Kita tidak bekerja sendirian. Betul. Kita bekerja dengan Kementerian Kesihatan sebagai contoh, dan juga kita bekerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, kerana universiti-universiti awam dan graduan-graduan yang diperlukan, pakar-pakarnya ramai berada di universiti-universiti. Jadi kita bekerjasama dengan mereka. Dan sebagai contohnya, Institut Genom juga berada di sebelah Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kita banyak bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga universiti-universiti lain untuk penghasilan vaksin. Sebagai contohnya, kita lihat banyak universiti telah melakukan kajian vaksin sebelum ini, seperti contoh di Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, dan even IMR di Kementerian Kesihatan. Mereka juga telah melakukan kajian-kajian vaksin di mana mereka telah berada di hadapan dan kita membantu mereka untuk pergi ke hadapan lagi untuk melakukan ujian klinikal. Dan di situ kita lihat bagaimana peranan sebuah institut negara di mana kita boleh daripada mereka ini bekerja bersendirian, kita boleh satukan mereka, bawa mereka sekali bekerja sama supaya satunya dana yang dikeluarkan oleh kerajaan tidak dibazirkan apabila mereka tidak bercakap antara satu sama lain. Jadi kita satukan, kita pastikan mereka tahu apa mereka lakukan di antara mereka, dan kita membantu mereka. Jadi untuk ujian klinikal, apabila penyelidikan dilakukan di universiti dan juga di institut-institut, kita kemudian bekerjasama dengan institut klinikal di Kementerian Kesihatan, kerana mereka boleh melakukan ujian klinikal kerana ini melibatkan manusia. Jadi kita memerlukan pelibatan hospital-hospital, sebagai contoh Hospital Ampang, Hospital di Sarawak. Jadi mereka boleh melakukan bekerjasama di antara Institut Klinikal ataupun Clinical Research Malaysia, CRM. Ada dua entiti di dalam KKM yang boleh melakukan ujian-ujian klinik, bukan untuk vaksin saja, untuk ubat-ubatan yang lain. Ubatan lain juga. Semua. Jadi mereka memang khas khusus melakukan ujian klinikal. Jadi dari segi kerjasama, memang kita bekerjasama, terutama 3 kementerian ini, tapi juga kementerian-kementerian lain seperti MITI untuk membawa investment daripada luar, syarikat-syarikat yang ingin bekerjasama juga. So kita lihat di mana dalam dasar biotek negara, penglibatan syarikat-syarikat swasta pada awalnya sangat penting. Jadi daripada awalnya kita melihat dari segi pembangunan vaksin, untuk kita membangun satu vaksin, kita akan bercakap dan mula bekerjasama dengan syarikat farmaseutical dan untuk memastikan apa yang kita hasilkan boleh dipasarkan kelak. Jadi dari segi pelibatan pelbagai agensi awam dan swasta sangat penting agar kita dapat menghasilkan vaksin tempatan dalam masa terdekat. Dan doktor, saya juga ingin tahu secara peribadi, saya ingin tahu dengan penjelasan yang mungkin mudah untuk difahami oleh keluarga Malaysia kita. Sesebuah vaksin ataupun ubat itu dihasilkan, prosesnya dari awal bagaimana? Prosesnya daripada awal ia melibatkan kajian di dalam makmal. Di mana kita harus melihat apa penyakit yang kita ingin menghasilkan vaksin tersebut, dan kita lihat apa teknologi yang hendak digunakan. Jadi kita lihat pada pandemik juga ada teknologi baru yang digunakan seperti mRNA, adenovirus, dan juga teknologi lama seperti inactivated virus. Jadi kita harus melihat dari segi penyakit tersebut dan teknologi apa yang sesuai digunakan untuk penyakit tersebut. Jadi itu antara yang pertama sekali kita harus lihat. Dan kebanyakannya teknologi baru seperti mRNA dan juga adenovirus atau DNA, mereka menggunakan penjujukan genom. Kita lihat genom pada penyakit tersebut sama ada ia adalah bakteria atau virus. Kita buat satu vaksin yang boleh matikan virus tersebut. Jadi itu adalah langkah pertama. So di dalam makmal kita akan buat begitu, kita akan mungkin membiarkan
virus tersebut dan kita akan buat vaksin dalam skala yang kecil untuk kita cuba matikannya di dalam makmal. Dan jika ia berjaya, kita akan masuk kepada ujian haiwan, dipanggil praklinikal. Di sini di mana kita lihat di dalam sebuah organisma yang kecil sama ada vaksin itu masih berfungsi. Sebab kadang-kadang dalam makmal kerana tak ada pelibatan apa-apa sel, dia mungkin berlainan sikit. Jadi bila kita buat ujian haiwan dulu, jika ianya berjaya, baru kita pergi kepada manusia. Dan kita melihat banyak benda di antara itu seperti keselamatan. Itu sangat penting. Saya rasa dalam apa penghasilan vaksin atau ubat-ubatan, yang paling utama adalah keselamatan. Dan timbul juga isu halal dalam bahagiannya, doktor. Ya, isu halal adalah satu yang kita juga lihat kerana apabila pada pandemik terdapat banyak persoalan timbul halal. Jadi kita juga sekarang sedang melihat bagaimana jika kita boleh menghasilkan vaksin-vaksin yang disahkan halal. Saya rasa bukan saja Malaysia, kita lihat negara lain juga seperti Indonesia, Turki juga melihat perkara ini dengan serius, kerana saya lihat market untuk halal juga amat besar untuk OIC country, sebab kita perlukan vaksin untuk ke umrah sebagai contoh. Jadi kita ada market yang besar, populasi umat Islam seluruh dunia sangat besar. Jadi kita lihat ini dapat membantu penerimaan vaksin jika kita dapat menghasilkan vaksin yang halal. Sebab kebanyakannya Malaysia sedang orang kata merajui untuk industri hub halal di pasaran negara-negara Islam, sedunia Islam dan juga keuangan Islam. Jadi jika bioteknologi ini melengkapi aspek-aspek dalam dunia Islam ni, tentunya Malaysia menjadi contoh yang baik untuk negara-negara Islam yang lain. Baik doktor, diam tak diam kita pun dah nak sampai penghujung ruang bicara malam ni. Mungkin doktor terakhir melihat apa yang langkah MGVI boleh ambil untuk meningkatkan ataupun menyemarakkan lagi semangat keluarga Malaysia kita, khususnya anak muda kita ni, supaya berminat dan terus meneroka bidang sains, teknologi dan juga inovasi untuk memastikan Malaysia mencapai negara berteknologi tinggi 2030 dan ke depan nanti. Ini soalan yang sangat penting kerana kita perlu ada kesinambungan. Jadi kita harus mendapatkan pelajar-pelajar sekolah untuk berminat untuk mengambil aliran sains. Jadi untuk di MGVI sebelum pandemik memang kita banyak buat aktiviti dengan sekolah-sekolah. Kita bawa mereka masuk ke makmal. Kita lihat bagaimana kajian dilakukan. Kita juga pergi kepada sekolah-sekolah untuk menerangkan mengenai bioteknologi secara umumnya agar mereka lebih berminat untuk meneruskan pengajian mereka di universiti awam ataupun antarabangsa dalam bidang bioteknologi. Jadi kerana pandemik kita telah berhentikan perkara tersebut dan kita telah ada perancangan untuk memulakan semula bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Saya rasa sekarang lebih menarik sedikit kerana kita boleh terangkan apa kita lakukan dalam semasa pandemik. Kita boleh tunjuk mereka makmal kita, di mana kita MGVI mempunyai satu makmal BSL 3 iaitu yang sangat tinggi, yang mobile, yang kita boleh bawa dia dalam kontainer dan apabila pandemik hari itu kita bawanya pergi ke MIPS. So satu-satunya di Malaysia makmal bergerak. Makmal bergerak. Jadi kita boleh tunjuk itu kepada pelajar-pelajar sekolah. Kita juga boleh bekerjasama dengan universiti. Kita dapat permintaan untuk lawatan sebagai contohnya, dan kita juga sedang membangunkan fasiliti vaksin di MGVI. Dan apabila kita ada fasiliti vaksin tersebut siap, saya rasa lebih ramai pelajar-pelajar minat untuk lihat sendiri bagaimana vaksin dihasilkan. Kita akan mempunyai satu fasiliti skala kecil di MGVI untuk penghasilan vaksin yang akan digunakan untuk kajian klinikal. Jadi apabila fasiliti itu siap, saya rasa ramai orang berminat lihat sendiri produksi vaksin dilakukan daripada awal sehingga ke akhir. Dan ini akan memupuk lagi semangat mereka dan juga bagaimana kita melakukan RT-PCR sebagai contohnya, bagaimana kita proses sampel virus. Saya rasa ramai tengok yang kita pakai full suit untuk handle virus yang hidup. Itu saya rasa ramai yang minat. Selepas COVID ni mungkin orang kata mata anak muda kita ni terbuka untuk belajar apa itu dalam menghasilkan vaksin dan ubat-ubatan berkaitan segala jenis penyakit maupun pandemik. Baik doktor, nampaknya memang menarik sungguh topik malam ni, perkasa sektor bioteknologi negara DBN 2.0 ni. Dan terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, Pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia, National Institute of Bioteknologi Malaysia. Mungkin
Selepas ini kita akan panggil lagi untuk melihat apa perkembangan MGBI untuk melaksanakan DBN 2.0 ni, Doktor. Terima kasih, Doktor. Baik. Nampaknya ini saja ruang bicara malam ini, di mana saya akan berkongsikan kepada anda di mana Perdana Menteri juga turut mengumumkan pertukaran 5 juta ringgit bagi program Bio-Based Accelerator BBA dan juga pertukaran 2 juta ringgit bagi penganjuran Bio Malaysia 2023. Mungkin kita akan bincangkan itu nanti, Doktor, untuk edisi yang lain, Bio Malaysia 2023. Sesuatu yang menarik untuk kita kupas juga. Dan itu sekian saja, saya Hilman Jamil. Jumpa lagi dalam Ruang Bicara. Teruskan bersama kami di Bernama TV. Assalamualaikum dan salam kebajikan Malaysia.